Boleh kita mula untuk subjek hari ni? Boleh Apa subjek, apa topik kita hari ni? Okey. Yang pertama dalam senarai yang saya bagi tu semalam tu, apa ya dalam ni? Sekejap. Aplikasi Google dalam Google Classroom. Yang pertama Google Calendar. Okay, Google Calendar ya. Pergi ke Google Calendar dulu. Okey, dalam kelas kita ni, dia dah sinkro dengan Google Calendar ID yang kita dah gunakan. Ya. Jadi kat mana Google Calendar? Kita boleh tengok kat sini juga. Dia sinkro Okey, kita akan klik kalender. Okey, dalam kalender apa yang dia letak? Due date untuk setiap classwork. Jadi cikgu pun kena tengok. Oh, pada tarikh sekian-sekian saya ada bagi kerja yang murid kena buat. Due date-nya pada hari, contoh hari Khamis ada satu due date. Dan boleh kita berjalan-jalan tengok tarikh yang ke depan. Yang ini tak ada due date. Jalan-jalan kat kalender ni banyakkannya due date untuk apa yang kita dah bagi assignment lah. Okey, itu kalender. Kalender dalam Google Classroom. Okay, selain daripada kalender kat sini, ada satu lagi kalender dalam classwork. Ada juga classwork. Dalam classwork ni kita pergi. Okay, ini rupa Google Calendar yang sebenar. Ini adalah kalender teacher. Kalau sebagai murid, kalender pun ada kat sini. Dia pun nampak juga ada dia punya assignment yang due date dia hari esok. 18 ni kelas dia lah cikgu lain Jadi bila cikgu lain pun akan ada keluar kat sini. Sebab ID-nya ID yang sama kan. Okay. Kemudian di sini ada tak kalender. Sini pun ada kalender sebagai murid. Sekarang sebagai cikgu, kita nak buat kalender. Apakah kaitan kalender dengan Google Classroom? Satu untuk assignment. Satu lagi kalau kita nak buat program apa pun kita nak buat, kita boleh create kat sini. Yang macam saya ni ada banyak sangat. Ada buat satu, setiap kelas ni kelas-kelas saya, setiap kelas akan create auto kalender dia sendiri. Dan yang ini kelas lain juga, banyaklah kelas. Banyak kelas, banyak kalender. Cikgu lain, cikgu yang berbeza semuanya ada kat dalam ni. Dan akan ada juga satu kalender yang peribadi. Peribadi. Jadi untuk buat event apa-apa, kita akan klik kalender, klik create, klik create. Dan dia akan nampak kat sini kalender siapa. Ini adalah kalender peribadi bagi cikgu ni. Cikgu ni nama dia Negeri 9 CM88. Jadi kita boleh letak title. Katakan kita nak buat event perjumpaan hari raya. Bilakah tarikh event dia? Senang, ini dia kecil sangat kan? Senang kita buat besar sikit. Kita ambil more option. Dia akan buka macam ni. Kita nak buat berapa hari bulan. Katakan jamuan hari raya, perjumpaan hari raya online kita pada 15. Lambat sangat 15 kan? Kita buat 10 lah. 10 pukul berapa? Tetapkan pukul berapa. Sehingga pukul berapa? Tetapkan. Kalau untuk all day ni sepanjang hari. Kalau cikgu tik all day, dia akan padam. Satu hari ni cikgu kena buat hari raya online. Kalau tak nak ikut masa sejam ke 2 jam, cikgu kena pilih sinilah. Kemudian apa maksud does not repeat? Contoh kat sini kalau cikgu ada bengkel kan. Bengkel cikgu akan repeat hari-hari ataupun setiap bulan. Setiap bulan pada
hari Rabu yang kedua. Ini cikgu boleh repeat lah. Okay. Kalau tidak, tak usah usik lah butang ni Okay, kemudian di sini ada event detail. Kalau nak online tentunya kita nak guna Google Meet. Jadi kita boleh add Google Meet. Yang kalau nak find a time ni, kita klik sini, kita kena tengok masa find a time ni. Biasanya bila kita ada tetamu, tetamu tu kalau dia ada kalender dia sendiri, dia akan keluar juga sini. Jadi kita akan cari masa yang sesuai bergantung kepada tetamu-tetamu kita free. Ini sangat berguna dalam organisasi. Cikgu mungkin tak mengalami perkara macam ni. Macam kita di office, sebenarnya cikgu pun boleh buat kalau cikgu gunakan Google Calendar ni dalam takbiran ataupun PDPC, kita boleh nampak guest yang buat public calendar, pegawai-pegawai yang ada dia buat kalender takwim dia nampak cikgu ni, pegawai ni bila dia free. Jadi kita akan cari masa yang free yang boleh melibatkan semua pegawai. Macam tu contoh dia, find a time ni. Jadi kita tak terlibat kat sini, kita tak nampak lah. Tak nampak siapa yang free, siapa yang tak free. Jadi kita klik balik semula event detail ni. Jadi kalau kita menggunakan Google Meet, jadi kita klik sini. Bila kita klik sini, terus ada meetgoogle.com dan dia bagi kod. Selalunya kalau kami yang buat kelas untuk bengkel ni, kami akan guna Google Meet yang dalam kalender. Macam ni lah kita buat kalender macam ni lah. Kita tak guna Google Meet yang dari luar. Yang dari luar tu maksudnya daripada browser ni, daripada sini. Kita tak pakai yang gini. Lebih mudah kita setkan dalam kalender. Satu kelebihan dia bukan untuk korak. Kalau masuk korak, link yang kita diberikan tu korak. Kalau kita buat di luar tadi yang saya sebut tu. Kerana bila kita buat link yang kat luar tu, lepas tu kita dah bagi kat orang awal kan. Kata kita nak buat bengkel tu lagi 4 hari tapi kita dah bagi hari ni siap-siap. Bila ada orang cuba masuk, dia keluar, link tu akan jadi corrupted. Jadi untuk mengelakkan corrupted macam tu, lebih baik kita buat event dalam kalender dan guna Google Meet ni. Dia tak akan corrupt. Ada juga kes corrupt, tapi sukarlah untuk jadi kes corrupt. Biasanya kalau corrupt dalam ni kerana host tu masuk dulu, kemudian dia keluar. Itu akan jadi juga kes corrupted. Kan? Dia keluar, lepas tu host tu sendiri tak boleh join dah. Tapi susah lah nak jumpa case corrupted kalau kita guna Meet dalam Google Calendar ni. Jadi dah siap kat sini, ini boleh letak location. Kalau kata kita tak online, kita nak letak location ni sebab saya mengajar Google Calendar kita boleh cari. Katakan kita nak buat di SK, saya cari ni. Ada cikgu SK Sri Kelana kat dalam ni. Klik sini dia akan letak sini lah. Notification ni dia akan beritahu kita 10 minit lebih awal. Kita boleh tukar lah berapa minit nak tukar 9 minit ataupun nak berapa jam pun boleh. Dia akan bagi tahu. Ataupun sehari sebelum. Hari ni dia dah beritahu esok kena pergi perjumpaan hari raya online. Boleh juga. Satu hari, kita pilih satu hari sebelum. Jadi kita ingatlah, esok saya kena pergi. Jadi kita bersedia daripada hari ni. Okay, kemudian notification ni kalau ada lagi, nak tambah lagi. Tadi satu hari, kemudian 10 minit pula dia beritahu lagi 10 minit sebelum. Itu tambah notification. Ini adalah kita tengok sini kalender ni kita buat atas nama kalender peribadi. Kalau kita nak buat kalender ni atas nama kelas pun boleh. Katakan saya nak buat atas nama kelas ni. Atas nama kelas yang kita sedang buat sekarang ni. Kita akan tukarlah
Dan kita boleh kat sini kita boleh tukar warna. Kita boleh tukar warna ni. Okay. Jadi pada hari ini kita tag sebagai busy. Ya. Dan orang lain yang tadi yang macam nak cari masa tu dia akan nampak oh busy. Kita tak boleh buat lah hari tu sebab ada yang kawan kita yang busy. Ini sama ada kita nak visible dia sebab cara public ataupun nak private. Yeah. Nak public dia akan public lah. Yeah. Semua dalam Google Calendar tu akan ada public. Sebab kita benarkan event ni jadi orang tahu semua public. Yeah. Kalau yang ini default ya, kita boleh pilih. Default ni biasanya orang yang ada ID ataupun dalam kelas ni akan tahu kelas ni. Yeah. Okey, kemudian di bawah ni kita boleh kepilkan ataupun lampirkan. Kalau cikgu ada, kalau perjumpaan hari raya biasanya kita hantar tentatif. Kan? Kita hantar jemputan, kita hantar bilakah majlis rasmi, bilakah sekian-sekian. Jadi kita boleh attach kat sini. Kita klik attach dan kita carilah file yang kita nak attachkan. Okay. Okey, saya tunjuk ni contoh je lah. Tapi memang tak ada event saya pun tak buat tentatif. Contoh dia cara dia sama macam kita nak ni juga, nak cari bahan dalam Google Drive okey, ataupun kita nak upload daripada komputer pun boleh kat sini. Yang lain ni adalah macam biasalah untuk tulisan bold apa. Kalau cikgu buat minit mesyuarat sini boleh lampirkan juga. Cikgu buat minit mesyuarat pula, cikgu buat mesyuarat kan, mesyuarat. Boleh lampirkan kat sini. Yang kalender ni tak semestinya untuk meet saja untuk hari-hari lain pun boleh pakai. Supaya akan ada reminder dan juga akan ada dalam email kita tu jemputan. Jemputan. Okey. Kemudian sampai kat sini kita tengok sebelah kita nak letak tetamu ataupun siapa yang nak datang. Tekan kita nak pilih yang nak datang tu. Katakan kita nak jemput semua peserta DLGC Online Negeri 9. Saya akan klik sini. Semua yang saya klik ni akan sampai email je nanti. Kemudian saya nak jemput Cikgu Ehsan. Sekali lagi kita cari bengkel. Ini ini untuk group, ini untuk, jadi kita letak guest. Bila kita letak guest kat sini, kita akan save dan dia akan hantar. Tapi ini ada seorang yang bukan daripada ID yang sama. Boleh juga. Satu lagi saya nak ajar tentang ni. Okey, selain daripada kita buat meet, ada satu lagi kelebihan dalam Google Calendar ni, kita boleh buat live stream. Apa maksud live stream? Kita boleh buat live lah. Tak perlu cikgu nak kena admit dulu baru boleh masuk dalam kelas meet. Cikgu boleh tengok je tapi dengan syarat ID yang sama. ID yang sama maksudnya kalau saya buat ini guna ID MOE, hanya pengguna-pengguna ID MOE saja boleh lihat dalam live stream. Kita buat satu ni perjumpaan hari raya. Dan katakan kita nak add live stream ni, kita klik sini. Dia akan buat satu lagi live stream. Kod ni. Nanti kita boleh bagi kopi ni. Kemudian kita mesti save. Kemudian bila dah save dia minta untuk send ke email Google Guest tadi. Saya kata send. Ada juga yang ni kan. Jadi kita invite juga. Invite external guest. Dia dah hantar. Di 10 hari bulan pukul 10.30. Cikgu dah, saya rasa sekarang ni dah jumpa, dah dapat dah. Dalam phone cikgu tu email. Dapat tak? Dia akan bunyi. Kalau cikgu masukkan ID MOE dalam phone lah, dia bunyi. Ada orang jemput cikgu untuk
perjumpaan hari raya. Okay. Okay, balik tadi, ni belum selesai belum selesai. Okay, kita akan, dia buat live stream tadi, dia tak selesai lagi tau. Kita tadi hanya add macam tu je. Sekarang kita nak buat, nak ambil link dia. Kita klik sini. Okay. Cikgu nampak, cikgu boleh copy sini. Okay. Copy, ini copy untuk live stream, ini copy untuk, kita pun copy. Saya pun copy. Mana kita nak bagi copy ni? Kita bagi dalam, pergi kat stream. Saya pun ambil butang ni, saya ambil link, selalu buat macam ni lah. Kemudian kita paste kat sini. Dan add link. Apa dia tajuk dia? Perjumpaan hari raya. Ini untuk Meet. Yang tadi untuk live streaming. Live streaming, watch punya live stream lah. Okay. Ni, kalau klik sini dia terus macam ni lah. Dia tunggulah. Tunggu tapi lambat dah lagi 10 hari bulan. Kita boleh ambil ni juga, letak dalam kelas. Kenapa dia minta sign in? Live streaming dia memang minta sign in. Dia minta sign in. Sebab dia nak ID yang sama sahaja yang boleh lihat live streaming. Live streaming dia ingat dah. Isan berapa ribu Isan? 1,000. 1,000 kan? 100,000. 100,000. Okay. Kalau Meet ni 250 sahaja. Cuma beza dia Meet kita boleh chat lah, boleh tanya-tanya kan. Yang live streaming ni dia tak boleh chat-chat, dia tengok je macam tu. View saja. Okay, jadi itu fungsi Google Calendar. Handsome dah. Handsome dah. Saya belajar buat live streaming ni, dia kena create view only event. Yang ni. Create video. Kan. Yang ni dia kena create view only event ni kan. Kalau tidak nanti tak. Okay. Tidak jalan. Okay. Tadi kita dah, walaupun kita copy tak ada masalah link tu. Okay, sekarang kita masuk balik selepas kita dah send apa, kita kena masuk balik dalam kalender kita ni untuk view untuk live streaming saja. Kita kena pergi dekat more action ni. Kita kena create view only event. Kita klik sini. Kan, kita namakan live streaming kita tadi. Boleh apa Ni dah ada perjumpaan hari raya. Betul lah tu. Live stream. Betul kan? Live stream macam ni. Di sana dia buat, dia create balik. Langsung boleh. Siaran langsung. Siaran langsung. Boleh kita save. Dia akan create ada tiga lah. Link dia tetap sama. Jadi link dia tetap tidak berubah. Sama je macam sama je. Dia tetap minta sign in sebab dia memerlukan ID yang sama. Bila dah selesai sini, kita pun boleh post. Saya tak nak post lah, nanti cikgu tu tunggu-tunggu pula kan. Tapi tadi dah dapat invite tu, jangan datang pula 10.30 tu. Tu tipu je, tak ada orang dalam tu. Nanti saya cancel balik. Lepas tu kita post lah. Saya post lah. Sebab nak tengok real kan. Sebab hari tu saya dah buat masa kelas dulu, dia datang betul. Tak ada, ini tipu-tipu je, belajar je. Dah siap. Macam ni lah link dia. Satu link untuk live streaming, satu lagi kelas Meet. Link ini kita boleh bagi juga kat mana-mana lah, dalam Telegram, dalam WhatsApp, boleh. Tapi bagi syarat kat situ, pukul berapa-berapa, sekian-sekian dan mesti guna ID apa. Kita balik semula kat sini. Katakan kita tak jadi nak buat. Macam mana kita nak buat? Kita tak jadi nak buat. Tak jadi nak buat. Delete, kita nak delete pun dia tanya. Kita send balik lah dekat tetamu kita tadi tu kan. Bahawa majlis ini cancel, send balik. Nanti cikgu akan dapat email. Mula-mula invite, lepas tu email yang kedua ialah cancel. Selesai kalender. Kita nak belajar yang kedua ialah Meet. Kita nak belajar Google Meet. Tadi kita belajar juga dalam kalender ada juga Google Meet. Dalam kelas juga ada Google Meet. Dalam kelas. Tengok kan kita dah belajar sebelum ni Google Meet ni.
Okey, dalam kelas kita kat atas ni, kalau kita visiblekan Google Meet, dia akan keluar kat atas ni. Boleh kita guna Google Meet ni? Boleh? Okey, Google Meet yang ada kat atas ni hanya untuk student yang ada dalam ni sahaja. Kita tak boleh bawa, kita tak boleh share Google Meet ni keluar. Contoh dulu kita dah pernah buat ya. Kita copy link Meet ni kita letak dalam Telegram. Bila kelas mula, ramai yang tak boleh masuk kerana dalam Telegram tu bukan semua murid yang masuk ke dalam Google Classroom. Ataupun contoh yang kita buat fasa 2 ni ada guna ID MOE, ada guna ID e-didik. Jadi orang e-didik tak boleh masuk guna link ni. Itu kekurangan dia. Tapi kalau murid yang sama tak ada masalah. Murid yang sama dalam kelas kita ni, cikgu tak perlu create Meet lagi dah. Cikgu mengajar je, cikgu kata okey hari ni ada kelas Meet, sila pergi ke link yang di atas banner tu. Murid kita semua boleh masuk. Dia tidak akan bertukar. Ya? Dia tidak akan bertukar. Dia sama je. So, kalau sepanjang tahun cikgu tak tukar dia, tak tukar masuk apa, cikgu visible lepas tu unvisible lepas tu visible balik, dia tak tukarlah kod ni. Katakan saya nak unvisible. Kita nak visible unvisible ni kat mana? Kat dalam ni, dekat dalam butang setting ataupun cogwheel kita panggil dia. Okay, di sini ada button. Kita nak reset balik, dia akan bertukar. Bertukar kod dekat belakang ni adalah kod. Kalau kita unvisible, saya tak boleh tengok ni, murid je boleh perhatikan ni. Okay. Dekat guru, paparan guru dia ada. Dekat paparan murid dia tengok murid. Kat guru dia tetap ada kat atas. Manakah murid? Kat cikgu je ada. Bila kita tutup ni tak. Tapi nombor belakang ni tak ubah. Tak ubah. Dia berubah bila kita buat apa? Kita reset. Kalau reset dia tukarlah dia yang belakang. Jadi tak perlu reset lah. Biar je kat situ. Okay, setakat ni boleh Meet yang dalam ni lah. Meet yang dalam kelas. Sekarang kita nak pergi Meet yang dekat luar ni pula. Meet yang kat luar. Sebelum ni, sebelum musim PKP ni, kelas tidak disediakan Meet. Tidak disediakan Meet. Okay, dia tak sediakan Meet. Bila dah start PKP ni, dah start musim COVID ni, Google telah update dan dimasukkan link Meet ni. Sebab dia kata itu sangat membantu cikgu lah untuk buat kelas Meet. Okay. Yang ini pula tidak melibatkan kelas, cikgu nak terus buat kat sini. Ini biasa cikgu masuk kan? Orang bagi kod, cikgu pun masuk. Dengan syarat yang pertama kena sign in. Kena sign in. Okay. Kalau tak sign in pun nanti cikgu tak jumpa juga. Walaupun boleh join line ID tapi mesti kena sign in. Okay. Okay, kita start dengan Google Meet ni. Nak join ataupun nak start. Sekarang ni katakan kita sebagai host. Kita sebagai host, kita nak start meeting. Nak start meeting ataupun nak join, kena klik butang ini. Kena klik butang ini. Okay, tadi saya buat apa Okay, dalam kalender katakan saya dalam kalender. Saya nak tunjuk ke cikgu bila kalender ada dia beritahu event. Kalau ada event hari ni banyak, guna Meet, banyaklah dia kat sini kat bawah ni tersusun. Jadi apa jadi, kita hanya buka Meet, kita pun klik yang ini je. Tak perlu lagi dah klik di atas. Sebab ini telah disetkan oleh guru setia ataupun orang yang menjemput. Ada kan? Jadi apabila kita dapat invite macam tu, dapat invite macam tu, jadi tak perlu lagi cikgu minta link kan? Tak perlu lagi cikgu cari-cari kod, mana kod dia, mana kod Meet hari ni, tak perlu. Bila cikgu dah bagi ID cikgu untuk jadi guest, jadi tetamu, bila cikgu buka je Meet terus ada kat sini. Tak perlu cikgu klik kat atas ni, terus klik sini. Jadi 11.45 nanti boleh test lah kalender ni jadi ke tak. Okay. Jadi ini satu cara. Banyak cara Meet ni.
Sekarang katakan kita nak join pula. Ni ada pula kes orang tak tahu ID kita kan. Dia cuma nak kita join je. Dia bagi kod, lepas tu kita join. Yang ini baru kena guna pakai yang ni. Kita klik sini, masukkan kod yang diberi. Tanpa dash. Tanpa dash. Ataupun kita nak jadi host. GB kita call, hari ni cikgu jadi host. Tolong create satu kelas meet untuk esok. Cikgu jadi host. Jadi cikgu pun kenalah buat kat sini. Cikgu type lah Okay, kemudian continue. Bila kita continue, okay, mula-mula keluar ni, kan, keluar kat sini tengok muka kau. Muka ni. Kita bangun tidur hari ni. Seremban 2A lah. Okay. Jadi kita dah buat ni, ini belum lagi masuk cikgu. Macam gini nampak kita sendiri ni. Jangan ramai yang menanya saya. Tutup je lah. Malu pula nampak muka. Okay. Ramai daripada saya dulu tunggu kenapa tak ada pun orang masuk lagi. Saya kata dah klik join now ke belum? Oh kena klik Bukan tadi dah klik. Tak ada, itu baru je acah-acah nak masuk. Kan? Okay. Jadi baru kita join, barulah kita masuk. Pastikan dulu tutup-tutup ni dulu yang mana kita nak tutup lah. Biasakan bila kita masuk kita mute-kan mikrofon, tutupkan kamera, baru kita klik join. Tadi tu tempat ni, tadi tempat makeup ni. Tengok tudung kita betul tak? Kan? Dah cantik, dah cantik. Barulah join. Kan? Okay, sekarang kita pun nak join. Kita pun nak join. Klik join. Okay, kita nak jadi host ni. Jadi host. Dia akan bagi benda ni. Inilah kita boleh copy, bagi kepada grup WhatsApp, grup Telegram. Berapa je lagi lah. Berapa je lagi. Boleh copy. Kalau nak add people kat sini pun boleh. Tapi kena ada email dia. Kena ada email. Kalau tak ada email, tak boleh lah nak add. Okay. Dah tertutup. Macam mana? Terlepas. Kan? Macam mana nak cari, nak copy balik. Kalau terlepas lah tadi saya tertutup. Macam mana nak cari balik detail dia? Kita akan pergi ke sini. Ambil detail ni, copy kat sini. Terlepas. Ini attachment. Attachment ni sebenarnya kat mana kita nak attach dia? Daripada kalender. Kalau dari sini tak boleh. Tak boleh lah. Maksudnya kena attach hanya melalui Google Calendar. Kan? Hari ni kita belajar banyak ni. Banyak lagi. Kita start tadi berapa? 10:30. Baru sejam kan? Okay. Kita nak cerita sikit. Ramai yang jadi Kasim Baba, dia dah masuk, dia tak kerti nak keluar. Okay. Di bawah ni tadi kita dah tutup. Kemudian ini ada untuk live call. Live call ni dalam web ni dalam web. Dalam komputer ataupun laptop. Kalau dekat phone je lain. Kemudian ni ada button kamera. Button kamera. Kemudian ini boleh nampak kan? Still boleh nampak present saya. Okay, ini untuk kita letak caption. Apa maksud caption? Dalam macam kita tengok cerita thumbnail tu, dia ada subtitle. Cakap tak? So dia keluar kat sini. Tapi dia merepek-repek sikit lah sebab setakat ni caption dia hanya BI. Tak silap saya lah. Dia belum lagi menerima bahasa lain. Okay, ini button untuk present. Ini kalau kita nak present. Ini jadi tak? Kalau present dia mati, present yang kat sini tak? Try Kalau mati nanti cakap Katakan makcik ni dia nak present. Jadi dia klik butang present. Ada tiga jenis option. Yang pertama your entire screen. Your entire screen ni yang ada paparan dekat depan ni lah. Windows ni kalau kita open Windows lain. Tengok tak? Okay, kejap lagi kita tengok. Okay, kemudian yang ni untuk Chrome. Ini untuk Chrome tab. Best untuk video dan animation. Ini belum pernah saya cuba. Siapa yang ada pernah cuba? Chrome tab tu kita guna untuk tunjuk YouTube ke YouTube. Animation nak? Animation. Nanti dia keluar keluar sekali video, sekali dengan suara keluar. Dia tak adalah lag suara macam sebelum ni kan? Tak. Tapi untuk YouTube tapi YouTube je lah. Streaming tu open streaming ni.
Okay. Kata kalau Windows ni yang kita buka open Windows lain. Nampak saya ada banyak buka Windows lain tu kan. Ni Windows lain. Windows ni nampak yang pertama ini, yang kedua ini kita kena pilih lah. Kalau kita nak show yang ini, kena pilih yang ni. Kalau nak pilih yang ni. Okay, itu untuk Windows. Entire screen yang inilah yang depan ni. Ya, yang depan ni. Okay, dah sampai sini. Sampai sini kita kena klik button, kena klik TV kat depan ni yang saya sebut TV Sebab ramai yang bila saya suruh present, dia tak klik benda ni. Bila tak klik, apa jadi pada button ni? Dia tidak aktif. Dia tidak aktif. Kerana klik dulu kat sini, lepas tu baru share. Share lah. Nak share apa? Kalau nak share apa yang ada dalam desktop kita, kita minimize. Minimize, jumpalah desktop kita kat sini. Jumpa desktop kan? Nak share apa, slide PowerPoint, PDF, video pun boleh. Okay, kalau kita dah tak nak present, kita stop. Katakan kita tengah-tengah present, ada orang lain present. Apa yang kita present akan stop dan akan keluar presenting yang dari baru. Jadi yang orang yang present tadi lah. Dia macam, kita panggil dia apa? Interrupt. Dia interrupt kita punya presenting. Okay, itu untuk present. Okay, yang kat sini, ni ramai. Ramai lah. Kemudian yang tengok yang bergerak-gerak tu, yang saya selalu ambil kehadiran, itu juga saya pakai Quick Attendance Extension. Itu pun nanti saya bagi video panduan dia macam mana nak buat. Okay. Kemudian ini people tadi, ramai-ramai tu. Kemudian ini untuk chat, yang dah tahu chat. Chat, sini chat, nampak. Cikgu Naimah kita nampak. Chat, okay. Ini jam ini kita tengah present. Kemudian itu dah habis lah, ini antara muka dia. Kemudian yang ini more option. Kita kena klik more option. Sekarang ni bila dah orang sibuk installkan grid view, maka Google pun update dia punya chain layout. Dia dah benda ni sikit je lah tapi tak banyak macam grid view. Ini untuk chain layout. Cikgu suka yang mana? Cikgu suka yang ini. Cikgu suka yang ini. Cikgu boleh pilih. Itu chain layout. Ini full screen. Bila kita klik full screen jadi besar. Tak ada nampak dah. Yang bar tadi, toolbar tu tak nampak dah. Okay. Dan nak keluar dia balik, escape. Ini tadi kita dah sebut cerita pasal caption kan. Turn on nanti kita keluar lah BI tapi dia tak faham lah. Saya nak terjemahkan saya punya bahasa ni. Okay, kemudian kita yang lain ni ada report problem. Okay, ni help, bantuan ini kalau guna phone, ingat dah saya ni phone. Kalau guna phone untuk audio saja, dengar suara je. Okay, yang ini setting. Kat sini. Phone tu dia akan dial dekat mana US tu? USA lah. Nanti kan tak payah pakai tu dulu. Dia hanya available untuk USA, nanti dia kira rate USA kan. Kita pergi kat setting, ada kita boleh tukar mikrofon kat sini. Kita nak pakai mikrofon apa. Kalau kita pakai mikrofon yang Bluetooth tu, dia keluarlah kat sini Bluetooth punya. Okay, ini mic. Kemudian ini ada untuk speaker. Padahal kalau kita salah tekan ni tak bunyi. Okay, itu je. Video pun sama. Ada kamera. Kalau kita ada kamera luar, kita letak external kamera, kita boleh cari kat sini. Dan kita boleh pilih standard. Kita nak pakai apa? Height. Boleh ke? Aku pakai height jadi gapa nanti? Aku jadi macam ni. Super. Super je muka. Itu kekuatan kita punya punya kamera lah sampai. Kamera lagi height lagilah makan data. Yelah. Tak salah dia. Super je. Okay, betul lah super. Cikgu William memang sama muka dia. Okay, sebab apa? Kalau height cikgu, kalau kita height, internet lawa-lawa, jerawat Cikgu William tak nampak. Kita buat yang basic-basic dulu lah ya. Nanti kita ada kelas Google Apps for Education, nanti cikgu join Dia orang nak Jamboard tu, Jamboard dulu. Jamboard lah. Yang dua Jamboard ni kan? Dia tak ni sangat. Tak berapa ni sangat lah. Saya touch macam tu je yang dua ni. Jamboard nanti kita buat betul-betul. Okay, kan belajar sampai pukul 1 kan kita kan. Sekarang kita pergi ke Google Drive. Okay, Google Drive. Selain daripada yang saya ajar cikgu, Google Drive nak masuk direct ke kelas, yang ni kan.
yang ini. Ini cikgu tak pening lah, cikgu masuk sini terus dia masuk ke dalam kelas. Kelas kita ni folder-folder ni ialah folder latihan ya. Dia tak pening. Tapi kalau nak guna Google Drive, memang nak bekerja dengan Google Drive saja, tak mau masuk ikut kelas, itu cikgu kena masuk ke mana? Lepas ni dia kena pergi kat butang waffle ni dan masuk Drive. Ini adalah Google Drive kita. Google Drive. Classroom mana? Classroom ada dalam ni. Semua kelas ada dalam ni. Dia sorok dalam ni. Okay. Untuk Google Drive G Suite, ya, G Suite ni contoh MOE kan. Kemudian eDidik, dia ada unlimited storage. Tengok ini unlimited storage. Cikgu nak tahu dia unlimited tak unlimited. Tengok saya dah guna 157.2 gigabyte. Banyak kan? Ini kalau mail je semua tu. Okay, ini maksudnya seolah-olah cikgu ada satu pocket drive yang tidak ada limit data yang cikgu boleh simpan dalam ni. Okay, kemudian kita tengok tadi. Ini ialah ID MOE pun sama, saya dah simpan 1 gig use. Kalau kita nak tengok, ini Gmail Gmail saya, yang lama-lama dah penuh 15 gig. Tak cukup saya, dah habis dah. Sila beli. Sebab ini Gmail. Gmail hanya 15. Sebelum ni kita pakai apa? Yes pun sama. Yes sebab dia G Suite juga. G Suite for Education. Jadi dia unlimited. Cikgu simpan lah. Saya sejak belajar pakai Cloud Drive. Google Drive ni dia Cloud Drive lah ya. Drive yang ada di awan. Drive yang ada di awan, kita pun tak tahu awan mana. Tapi dia ada di awan lah. Kita tak boleh bayang awan tu simpan data kita. Jangan bayangkan awan kat atas langit tu simpan data kita. Jadi dia tidak ada had dan dia boleh dicapai dari mana-mana gadget. Daripada mana gadget, daripada tablet, daripada phone, daripada PC, daripada laptop, dia boleh capai. Sebab tu kita panggil dia Cloud Drive. Jenis-jenis Cloud Drive yang familiar dengan kita, yang pertama Google Drive yang kedua ialah OneDrive. Nampak tak saya klik kat bawah ni? Nampak tak OneDrive? OneDrive ni daripada Microsoft. Berapa gig untuk ID MOE? Dia unlimited juga. Unlimited kan? Tapi mula-mula ada bagi 1 tera. 1 tera. Lepas tu naik 5. 5, 7, 10 kot. Dia makin up lah tapi unlimited juga. Tapi sepanjang hidup saya 1 tera tu belum lagi lah sampai nak penuh cikgu. Itu saya beritahu tentang storage tentang storage. Cikgu boleh simpan. Pertamanya cikgu amalkan cikgu backup bahan cikgu dalam komputer guna Google Drive. Itu memang kena belajar full dengan Google Drive sajalah. Ini adalah paparan bagi Google Drive. Kalau G Suite eDidik dia keluar eDidik kat atas ni. Kalau MOE dia keluar Digital Learning. Okay. Kita kenal lah yang antara muka dia. Okay, kita tengok kat sini Ini paparan dia, paparan utama dia. Banyak kita belajar kat sini, kena belajar kat sini lah. Ini butang Google Apps. Kalau kita nak pergi ke apps lain. Lepas tu ini setting dia. Ini setting dia. Saya nak beritahu satu benda je. Yang ini, offline. Okay, bila kita klik sini, maksudnya kita dah ready untuk penggunaan Google Doc, Google Sheet dan slide secara offline pada laptop ini. Apa maksud offline? Tak ada internet pun boleh pakai. Bila kita on benda ni. Tapi ada satu fungsi yang ramai yang tak tahu, bahawa Google Doc yang dalam ni, sheet dan slide boleh berfungsi ketika offline. Macam cikgu guna Word juga. Guna Word, PowerPoint boleh pakai. Nanti bila internet dah kembali, dia akan upload bahan cikgu secara auto ke dalam My Drive. Okay, ini butang dia. Okay, kita akan klik butang ni dulu. Kemudian kita done. Kemudian kita kena pilih lagi satu. Contoh saya nak file dalam ni. File dalam ni, ini file ni saya nak bekerja waktu offline. Saya dah ready dulu siap-siap. Saya klik kanan atas file ni. Saya buat available offline. Tadi yang kita tukar tadi dekat setting kita benarkan dulu dekat setting. Kemudian setiap file yang kita nak bekerja pada offline, kita mesti setkan dulu. Available offline. Saya klik. Kemudian dia setting up offline. Dia akan keluar warna biru kat ujung ni.
Maksudnya ketika offline, file ni boleh bekerja. Boleh bekerja. Okay, macam mana kita nak tengok dia berfungsi? Try ready for offline ni. Okay, kita buat offline preview. Sekarang ni tak ada internet Tak ada internet. Mana Puan Elia cakap tak ada internet, dia guna Meet boleh. Tak, ini dia tutupkan. Dia tutup. Dia tutupkan untuk drive ni. Dia tutupkan internet untuk drive. Tengok line file semua jadi tak aktif. Maksudnya ini tak aktif ni kita tak setkan dia sebagai offline lah. Dan kenapa folder ni satu je menyala? Dalam folder ni ada satu file yang kita ready to offline. Jadi kita klik sini, jangan ini rahsia kerajaan. Jadi dia boleh bekerja lah, boleh bekerja macam biasa, internet tak ada. Tapi dengan syarat, saya beritahu syarat. Ada ramai orang tak beritahu syarat dia ni. Syarat dia dalam ni tidak ada formula yang banyak. Lepas kita online balik, hiduplah balik dia. Dia balik dah. Semuanya leceh dia kena buat satu-satu. Kalau nak yang ni, kena buat yang ni satu-satu lah. Cikgu pilih lah mana file cikgu yang penting. Yang paling senang ialah